sebelum perlawanan ini pun kita dah menjangkakan akan ada sesuatu yang berbeza yang dapat kita saksikan. In fact, sebelum perlawanan ini juga kita mungkin dapat jangkakan how JDT will set up. Kita juga mungkin boleh dapat jangkakan how KL will set up. Sebab JDT kita tahu pasukan yang sangat expensive, suka bermain attacking football, sangat mahu mendominasi tempo perlawanan. Manakala Kuala Lumpur pula, bukan aku nak mengatakan yang Kuala Lumpur ni dah bertahun-tahun mempunyai satu identiti bola sepak, tidak. Tapi Kuala Lumpur di bawah Boyan Hodak, kalau ada satu perkara yang boleh aku pick out, yang boleh aku tekankan dengan ketara adalah kekentalan di bahagian belakang. Itu menjadi foundation of Boyan Hodak's punya pasukan Kuala Lumpur. Dan sekali lagi di pentas final, orang ramai akan ingat bahawa mereka menang dengan menjaringkan 2 gol. Tapi yang penting, they kept a clean sheet again, Faiz. Lawan pasukan yang boleh kita kata mempunyai barisan serangan yang paling gah Bila di aku pentas tengok bola sepak Malaysia. Kuala Lumpur pada musim ini, aku dan beberapa rakan rapat. Itu betul-betul bunyi Kota Raya tu kan? Bunyi Kota Raya. Simbol Kota Raya. Simbol Kota Raya. Motosikal. Okay. Dulu ketika aku sekolah rendah dan di sekolah menengah juga, aku dan beberapa kawan yang sentiasa berbahas bola sepak Malaysia hari-hari, kita ada terminologi sendiri untuk pasukan yang macam Kuala Lumpur ni. Terminologi itu ialah pasukan yang liat untuk dikalahkan. Ketika Felda United masih ada, pada satu ketika dulu, Felda United bukanlah pasukan yang akan memenangi kejuaraan, bukanlah pasukan yang akan memenangi liga. Tetapi Felda United liat untuk dikalahkan, menjadi pasukan pengacau kepada pasukan-pasukan lain yang sedang memburu kejuaraan, apapun kejuaraan itu, baik FA Cup, baik Liga Super, baik Liga Premier ataupun Malaysian Cup. Dan KL sedar tahap mana yang mereka ada tu. Tahap apa yang diorang ada, kekuatan yang diorang ada, bajet yang diorang ada, dan cara untuk memaksimumkan setiap resources ini. Yep. Kan itu resipi dia untuk klub Correct. underdog. Yep. Klub yang dikira underdog. Kuala Lumpur memasuki musim 2021 sebagai underdog. Yep. Tak kira barisan pemain dia, kita tahu barisan pemain dia juga bukan pemain yang calang-calang. Tetapi sekiranya anda tidak pernah memenangi apa-apa, you will always be the underdog of the season. Betul. Kan? Yep. Siapa sangka yang 9 bulan lepas ketika Liga bermula, kalau aku katakan Kish, I put my money on Kuala Lumpur for Malaysian Cup, kemungkinan besar hang akan gelak kat aku dan aku akan gelak kat diri aku sendiri kan. Yep. Tapi lihat betapa bola sepak walaupun bukanlah satu sukan yang kita sinonimkan dengan pelan jangka pendek, kerana pelan jangka pendek selalunya akan berakhir menjadi satu disaster kan. Tetapi dalam masa yang singkat, sebenarnya peningkatan, marginal improvement here and there penting untuk membawa rasa positif dan seterusnya kejuaraan kepada pasukan. Macam mana hang akan sifatkan perlawanan tadi? In terms of apa yang kita saksikan di atas padang, in terms of key battles yang berlaku in different areas di atas padang tadi. Aku dapat rasakan yang JDT dipandang terlalu tinggi oleh Terengganu dan juga Kedah. Ya, JDT adalah satu pasukan yang selayaknya dihormati status mereka. Yep. Dan juga apa yang dah mereka lakukan. Tetapi untuk terlalu menghormati, terutamanya ketika Terengganu ketinggalan 3-0 dan bermain lebih satu pemain di JDT, aku tak rasa diorang menyerang dengan intensiti yang betul kan pada masa tu. Itu perasaan aku sebagai seorang penyokong. Dan juga Kedah bermain dengan sangat, menjerap tekanan dengan sangat baik, tetapi gagal untuk memberikan apa-apa bentuk ancaman pun kepada backline JDT. Yep. Tapi apa yang KL buat ialah, walaupun bermain dengan sangat defensif, tapi KL pastikan ketika dapat balik bola, at least ada 5 ataupun 6 passes, they can string the passes together to stabilize the situation. Jadi intensity JDT untuk pressing akan menurun. Yep. Dan nak naik balik untuk menyerang akan ambil masa lagi lama. Betul. Daripada situ hang boleh rugi beberapa minit dah. Yes. Daripada macam Kedah itu, beberapa pemain Fazrul Daniel, Badrul Bata, Rizal Ghazali juga banyak memenangi bola, banyak melakukan interception, tetapi split second decision untuk stabilize the situation tu tak ada.
Tak ada. Kan? Setiap kali dia menang bola, dia akan rush. Ya, dia akan Rush the rush. decisions kan. Seterusnya hilang bola balik dan Yep. memberikan ancaman balik. Yep. Penat lah kan. Correct. Bila yang nak serang lah kan. Exactly. Apa yang Kuala Lumpur buat, terutamanya tadi bila Akram Mahinan. Wow, Akram Mahinan, what a performance. Yeah. By the way. Dan juga Kenny Palraj Dan juga Zafri. dan juga Zafri. Ketiga-tiga pemain ni bila memenangi bola, mereka ada option untuk melakukan hantaran. Contohnya kepada Paulo Josue. Dan bila bola tiba di Paulo Josue juga ada option lain tu. Correct. Di situ saja perbezaan dah Yep. yang aku nampak. The best way yang aku boleh sifatkan prestasi Kuala Lumpur tadi sebab one of the things yang aku suka tengok dalam bola sepak Malaysia ni adalah cara setiap pasukan bermain menentang Johor Darul Takzim. Because if there's one thing that we can say, every pasukan yang turun bertemu JDT akan turun bertemu JDT dengan mentaliti bahawa ini adalah perlawanan akhir. The team to beat. That they will always go that extra yard. Mereka akan bekerja keras, akan berlari mungkin that extra 100 meters. Akan, berpeluh mungkin sedikit, lebih banyak daripada perlawanan-perlawanan lain. Dan strategi mereka juga selalunya lebih mendalam berbanding dengan apabila mereka berdepan dengan perlawanan pasukan-pasukan lain kan. Dan apa yang aku suka pasal cara Kuala Lumpur turun bertemu JDT hari ini adalah salah satu perkara yang JDT sentiasa ada adalah kebolehan untuk mengawal tempo perlawanan dalam proses meletihkan pasukan lawan. Dan dalam proses meletihkan pasukan lawan tu, setiap kali pasukan lawan mendapat kawalan bola, mereka akan membuat banyak kesilapan. Dan itu sahaja akan berakhir dengan JDT mendapatkan kemenangan yang selesa. But the best way untuk aku describe Kuala Lumpur punya performance tadi itu, seolah-olah mereka menerima hakikat bahawa hari ini aku akan letih. Tetapi biarpun aku letih, aku akan tetap efisien apabila aku dapat bola. Yeah. Kerana aksi Kuala Lumpur tadi itu sangat efisien. Macam kau kata tadi, perbezaannya dengan pasukan-pasukan lain, mereka dapat bola terlalu gopoh membuat 1-2 hantaran dan kemudiannya hilang kawalan bola semula. Tapi Kuala Lumpur, setiap kali mereka mendapat semula kawalan bola, ia akan ditukarkan to some form of a meaningful attack. Tak banyak percubaan berbanding dengan Johor. Janji Tetapi attack. setiap percubaan Benar. adalah yang berbahaya dan mendatangkan masalah, terutamanya pada babak kedua. Dan aku sangat suka that level of discipline dalam pasukan ni yang telah diterapkan. Dan bagi aku ini bukan saja karakteristik pemain. Kita tahu Akram ni pemain yang rajin. Kita tahu Kenny Palraj is a workhorse. Dari zaman Perak kita dah tahu benda tu. Antara pemain kegemaran, masa dia fully fit, antara pemain kegemaran Ong Kim Swee juga. Sebab he's very, very hardworking. Dan kita juga tahu just how industrious Zafri Yahya is as a player. Yeah. Tetapi kesemua pemain ini dan karakteristik mereka secara individu tidak akan jadi apa-apa sekiranya tidak ada satu struktur dan sistem untuk mereka beraksi menggunakan karakteristik mereka. Dan di sana yang aku rasa Boyan Hodak memainkan peranan yang sangat besar dalam kejayaan malam ni. Apa yang Boyan Hodak lakukan ialah dia menentukan satu pasukan, satu first 11 yang solid dan juga backup player yang kualiti dia tak terlalu jauh daripada first 11 tadi. Itu satu. Dan nombor dua, ada satu bentuk kebersamaan, satu sense of unity and the joy of playing football yang aku lihat daripada pemain-pemain bola sepak Kuala Lumpur. Bukan saja di social media ataupun bukan saja di dalam TV ketika mereka bermain kan. Tapi juga aku sempat juga tengok beberapa klip KL Sampai Mati daripada kawan-kawan kita yang ikut penggambaran KL Sampai Mati yang akan menjadi satu dokumentari nanti. Ada sense of unity tu dan itu sangat apparent di perlawanan tadi. Ketika anda memainkan final menentang pasukan yang dianggap sebagai the absolute champions of Malaysian football, anda kena extract every possible element untuk memenangi perlawanan tersebut. Masa Kuala Lumpur awal musim membuat segala perubahan yang mereka buat, semua perubahan memang aku seronok. Aku sambut dengan positif. Aku rasa ini adalah perubahan-perubahan yang penting untuk bola sepak Malaysia. Tetapi aku mula hanya memandang Kuala Lumpur ni sebagai pencapaian serius apabila mereka melantik Boyan Hodak. Sebab aku rasa Boyan Hodak ni adalah seorang jurulatih yang mempunyai dua kualiti. Satu is dia memahami
budaya bola sepak Malaysia dengan sangat mendalam. Dan nombor dua, dia adalah seorang realist. Bukan seorang yang optimis. Seorang yang realist, maksud aku dia tahu apa yang perlu dilakukan dan kadang-kala concessions yang perlu dibuat, trade-offs yang perlu dilakukan untuk memastikan pasukan menjadi sebuah pasukan yang efektif di atas padang. Satu contoh paling ketara aku bagi kat Faiz. Beberapa tahun lepas, aku ingat lagi, aku ketika itu dengan Roshan pernah sempat menemu bual Boyan untuk satu rancangan radio. Dan Boyan pada ketika itu menceritakan bahawa bola sepak di Malaysia ni kita tak boleh layan sebagai bola sepak di Eropah sebab belum kualiti itu lagi. Dan kita perlu manage pemain dengan cara yang unik. Contoh adalah ketika Boyan di Kelantan, dia kata dia melantik seorang assistant coach baru yang datang daripada Eropah dan assistant coach tersebut ditugaskan untuk menjaga diet pemain. Dan dia mulalah memotong nasi, memotong semua benda dan mula hanya menyediakan makanan-makanan seperti potatoes, ubi kentang dan juga pasta untuk pemain. Dan jelas pemain Kelantan tidak menyukai perkara tersebut. Dan Boyan berkata bahawa prestasi Badri Razi, Pia, merudum dengan teruk selepas penukaran makanan tersebut dilakukan. Dan Boyan pergi ke assistant coach dia cakap, look, aku rasa yang paling penting sekarang ni adalah kita kira makro. Kita pastikan pemain makan kurang daripada apa yang mereka burn, right? Engkau kira benda tu je. Jadi instead of Pia makan nasi dengan budu 2 pinggan, 1 pinggan je macam tu lah. Something like that lah, something like that. Kira engkau ni just bagi dia orang makan apa yang dia orang selalu makan, tapi tak baik, jangan bagi dia makan potatoes, jangan bagi dia. Sebab Pia, according to Boyan, adalah seorang individu yang sebelum match dia nak kena makan nasi dan tom yum. Ya, dan apa yang dilakukan adalah assistant coach tersebut bagi Pia dan semua pemain untuk makan apa yang dia orang nak, asalkan mengikut kuantiti yang dicadangkan. Dan as a result, Pia punya form immediately go up. Dan Boyan kata that is the perfect example of Malaysian football and what you have to do untuk bantu pemain. Kita tak boleh layan pemain-pemain seperti kita layan pemain di Eropah ataupun di Jepun ataupun di Amerika Selatan, tetapi kita perlu realistik dengan situasi yang sedia ada untuk membawa aksi terbaik daripada pemain. Itu adalah contoh yang terbaik untuk menunjukkan bahawa Boyan is an excellent man manager. Dan aku yakin bahawa di Kuala Lumpur pun dia ada berdepan dengan cabaran-cabaran yang tersendiri, tetapi aku yakin juga yang dia tahu cara terbaik dan jalan terbaik untuk navigate through those problems di Malaysia